A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah pagi ini kita sambung tadabbur surah Al-Balad. Kita dah sampai ayat yang ke-10. Sebenarnya secara umumnya surah Al-Balad ni yang merupakan surah Makkiyah, dia terbagi pada dua bahagian. Bahagian pertama daripada ayat 1 hingga ayat 10. Bahagian kedua ayat 12 sampai ayat 20. Dan kita telah habis bahagian pertama, ayat pertama hingga ke 10. Jadi bahagian pertama Allah menceritakan tentang sifat manusia. Sifat-sifat manusia daripada mula diciptakan, iaitu manusia ni diciptakan dalam keadaan kabad, susah. Dalam keadaan susah, tanpa mengira jantina, lelaki ataupun perempuan, tanpa mengira keturunan, latar belakang, orang kaya ke orang miskin, orang kampung ke orang bandar, pemimpin ke rakyat, maka semuanya dalam kabad, semuanya dalam kesusahan. Sebab hidup adalah ujian. Tidak ada orang yang lahir terus mendapat kemudahan, terus senang, tanpa menghadapi kabad ataupun masyaqqah. Itu tabiat semula jadi manusia. Kemudian Allah bagi tahu bila ada manusia yang susah, tapi susah itu membawanya kepada kesenangan yang berkekalan bila dia beriman kepada Allah. Bila dia berjaya menempuhi ujian Allah dengan keimanan. Dan ada juga orang yang menempuh kesusahan di dunia dengan cara mengingkari perintah Allah. Maka kehidupannya di akhirat akan lagi lebih susah, bahkan kekal selama-lamanya dalam neraka. Jadi setelah Allah menceritakan di bahagian akhir, yang bahagian pertama tu, sifat-sifat manusia yang buruk, iaitu riak, sombong, berbangga. Berbangga dengan apa ni? Yaqulu ahlaktu malan lubada. Mereka berkata, aku telah infakkan harta yang banyak. Jadi bila harta banyak akan melalaikan manusia, akan menjadikan manusia sombong. Sehingga dia rasa ayahsabu allam yarahu ahad. Dia rasa Allah ni langsung tidak memerhati, tidak melihat, tidak membalas tiap amalan dan tindakannya. Sampai tahap dia sombong, sampai tahap dia rasa tidak ada seseorang pun yang boleh menghalangnya ataupun yang memerhati dan membalasnya di atas perbuatannya yang tidak baik itu. Kemudian Allah ingatkan manusia yang sombong ni, yang berbangga dengan harta banyak, berbangga boleh buat apa saja, boleh makan apa saja. Allah ingatkan mereka bahawa yang mereka miliki itu nikmat harta, nikmat anak, nikmat kesihatan, semuanya berpunca daripada Allah. Allah kata, alam naj'al lahu ainain. Allah ingatkan nikmat, nikmat yang Allah bagi yang menyebabkan mereka dapat harta banyak, yang menyebabkan mereka menjadi kaya. Tapi akhirnya mereka sombong. Iaitu nikmat pertama Allah sebut alam naj'al lahu ainain, dua mata.
Bukankah kami jadikan untuk orang yang sombong ni dua mata? Maknanya, kalau Allah boleh menjadikan mata untuknya, sehingga dia boleh melihat apa saja, sehingga dengan mata itu dia boleh mencari harta, maka Allah nak bagi peringatan. Kalau Allah boleh bagi mata pada kamu, maka Allah juga boleh tarik mata daripada kamu. Dan kalau Allah boleh mencipta mata, sehingga kamu boleh melihat, maka Allah lagi hebat memerhati dan melihat perbuatan kamu, sama ada yang zahir ataupun yang batin. Kemudian Allah bagi kita juga nikmat walisanan wasyafatain. Dengan harta yang banyak tu sebenarnya antara puncanya sebab kamu pandai bercakap. Kamu pandai meluahkan apa yang dalam kepala kamu ataupun apa yang dalam hati kamu. Dan semua tu kamu boleh bercakap sebab apa? Lisan, ada lidah. Kalau kamu tidak ada lidah, kamu akan jadi orang bisu. Dan bila bisu, kamu tak akan dapat apa-apa kelebihan kat dunia. Siapa nak memberi harta, nak beri pangkat, nak beri kedudukan kepada orang yang bisu. Dan juga wasyafatain, dua bibir. Dua bibir adalah satu nikmat. Sebab kalau kita perasan, bila gigi kita tak ada satu batang, makhraj kita, sebutan kita dah tak berapa jelas. Sebab dia keluar angin. Kalau satu gigi, dua gigi dah tak ada, sebutan kita, bahasa kita dah tak berapa jelas. Maka cuba bayangkan kalau bibir, dua bibir tak ada. Jadi Allah ingatkan kepada orang yang sombong ni, yang berbangga dengan harta, yang dia rasa Allah tak melihat, tak berkuasa ke atasnya, maka ingatlah nikmat Allah yang paling besar, yang menyebabkan nikmat inilah kamu menjadi kaya. Dan kemuncak kepada nikmat Allah ialah wahadainahun najdain. Kami telah menunjukkan kepada kamu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Sebenarnya dengan jalan inilah, jalan kebaikan, kalau kamu pandai guna, kamu guna betul-betul mentaati Allah, kamu akan dapat nikmat yang lebih besar, yang lebih baik dan lebih kekal di akhirat besok. Jadi apa saja nikmat yang Allah bagi kat dunia, sama ada mata, telinga, mulut, kesihatan, semua itu adalah sebagai alat untuk kita guna untuk mendapat nikmat yang jauh lebih besar, jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Tapi kalau kita salah guna nikmat yang Allah bagi kat dunia, maka itulah nikmat yang terakhir yang kita dapat daripada Allah, dan selepas ni semuanya akan ditarik, bahkan kita akan berada dalam neraka. Okey, sampai situ kan. Kemudian ini bahagian kedua, bermula ayat ke-11, bahagian kedua, iaitu Allah nak bagi tu bahagian kedua ni, bagaimana nak guna kehidupan yang dalam kesukaran. Semua orang susah, mula-mula daripada lahir sampailah kebesar, sampailah bekerja, sampai berumah tangga, sampai beranak cucu, tak pernah rehat, tak pernah senang, sentiasa susah. Kalau rehat pun dalam masa yang sekejap, dalam tempoh yang tertentu. Tapi Allah nak bagi cara bagaimana kamu nak gunakan nikmat yang Allah bagi yang susah, tapi kamu boleh gunakan nikmat ini dan kesusahan hidup di dunia untuk kamu mendapat nikmat yang jauh lebih baik dan tidak ada susah lagi untuk selama-lamanya. Iaitu caranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falaqtahamal aqabah. Maka iqtahama dakhala bisyiddah. Iqtahama makna masuk dengan kuat, ataupun bahasa kita rempuh. Jadi Allah nak bagi tahu dengan nikmat mata yang aku bagi, nikmat mulut, nikmat bibir dan nikmat najdain, wahadainahun najdain, gunalah untuk kamu mendapat kemuliaan yang lagi besar, yang lagi kekal. Apa caranya? Iqtaham. Iqtaham makna rempuh. Dakhala bisyiddah, masuk dengan kuat ataupun rempuh. Rempuh. Kalau masuk biasa-biasa, dia tak boleh. Sebab apa?
Sebab yang nak dirempuh tu ialah Aqabah. Rempuhlah Al-Aqabah. Aqabah ni halangan besar. Dia Al-Aqabah dalam bahasa Arab ialah At-tariq bainal jabalaini, jalan di antara dua gunung. Jadi jalan antara dua gunung memang susah, dia bukan jalan raya. Kemudian jalan tu semakin meninggi. Jadi Allah nak bagi contoh supaya kita paling kurang kita faham jalan untuk mendapat kemuliaan, jalan untuk dapat kebahagiaan yang kekal sangat-sangat sukar, seumpama jalan di antara dua gunung yang berbatu, yang mungkin ada duri dan jalannya semakin meninggi. Jadi berbeza tak kita naik jalan meninggi dengan kita turun jalan yang tinggi? Berbeza. Nak naik jalan yang tinggi mungkin 1 jam, tapi nak turun mungkin 10 minit. Sama juga kita nak panjat tempat yang tinggi dengan tali, susah, sukar. Tapi bila nak turun daripada tempat yang tinggi menggunakan tali, turun. Cepat je. Jadi Allah nak bayangkan jalan kemuliaan, dia kena sukar, Aqabah. Jalan kemuliaan adalah satu benda yang sangat-sangat sukar. Jadi orang tanya, apa dia Aqabah itu? Makna Aqabah, benda yang sukar, benda yang susah. Sebab tu kena buat sungguh-sungguh, kena rempuh. Kalau sambil lewa je, dia tak boleh melepasi halangan tersebut. Okey, apa Aqabah? Allah buat soalan, wama adraka, dan tahukah kamu apa itu Aqabah? Apa itu Aqabah? Kita biasa jumpa ayat Allah bertanya. Setelah Allah bagi tahu Aqabah, Allah bertanya soalan. Apakah itu Aqabah? Banyak kita jumpakan. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Al-haqatu mal haqah wa ma adraka mal haqah. Jadi apa tujuan soalan? Tujuan soalan ialah supaya pertama, Allah nak orang yang membaca Al-Quran ni rasa rindu nak tahu. Rasa teruja nak tahu. Apakah Aqabah? Maka dengan soalan itu kita lagi semangat nak tahu. Macam kita beritahu pada anak kita, nak tahu tak mak nak dengar cerita? Berbeza dengan kita terus menceritakan cerita tu. Kita terus cerita tanpa dia bersedia, tanpa dia ada keinginan nak mendengar. Jadi buka minda dia dulu, kemudian jadikan dia bersedia untuk mendengar dan rindu nak mendengar. Caranya apa dia? Buat soalan. Nak tak? Mak nak cerita satu cerita. Jadi begitulah bahasa Al-Quran. Allah kata, rempuhlah Aqabah. Kita pun tanya, apa Aqabah? Sebelum kita tanya, Allah tanya, tahukah kamu apakah itu Aqabah? Jadi bila kita, inilah tadabbur. Kalau kita tadabbur, kita akan fokus apa yang Allah nak beritahu selepas ini. Sebab ada soalan dan ada jawapan. Tapi kalau kita tak tadabbur, target kita ialah ayat ke-20 untuk habiskan surah Al-Balad. Maka kita tak akan dapat apa-apa kebaikan daripada Al-Quran. Okey. Jadi apakah itu Aqabah yang dikatakan jalan yang sukar, jalan yang semakin meninggi? Apakah? Fakku Raqabah. Fakku merdekakan. Fakku ni asalnya buka. Fakku asalnya buka. Orang Arab suka cakap fakul bab, mana buka pintu. Jadi fakku ni asalnya buka. Raqabah makna leher. Buka leher, apa maksud? Maksudnya ialah hamba. Hamba dalam bahasa Arab ataupun bahasa Al-Quran dipanggil raqabah, leher. Kenapa? Sebab hamba ni dia macam tak bebas. Seolah leher dia dibelenggu. Nak buat apa, kena tanya majikan dia, kena tanya tuan dia. Nak kahwin pun, apa urusan kehidupan pun, kena rujuk kepada tuan dia. Dia macam tak bebas. Seolah lehernya dibelenggu.
Jadi hamba ni bila ada ni, biasanya bila berlaku peperangan antara tentera Islam dengan tentera kafir dan tentera Islam menang, daripada kemenangan itu mungkin ada tentera kafir yang bawa wanita ke ataupun lelaki ke, kemudian mereka itu menjadi tawanan kepada tentera Islam dan boleh menjadi hamba kepada tentera Islam. Tapi tujuannya bukan nak menghambakan manusia, tak. Sebab tu ada satu solusi untuk selesaikan masalah perhambaan. Apa dia? Fakku raqabah, merdekakan mereka. Jadikan mereka seperti orang biasa. Jadi fakku raqabah, satu amalan yang besar, satu amalan yang berat, satu amalan yang susah. Sebab tu Allah kata iqtahamal aqabah, rempuh. Sebab nak merdekakan hamba, dia tak boleh buat main-main. Kenapa? Sebab merdekakan hamba diperlukan duit. Dan duit bukan sedikit. Nak beli hamba, kemudian pertama kita nak beli, yang kedua nak merdekakan. Jadi pertama nak cari duit dulu, mungkin 10,000 ke 20,000 ke. Kemudian setelah kita beli hamba tu daripada tuan dia, kita pun merdekakannya. Dan akhirnya pada zahir kita tak dapat apa-apa. Habis 20,000, kemudian orang tu merdeka. Bukan jadi hamba kita, bukan jadi pembantu kita. Itu lagi sukar. Sebab pada zahirnya kita tak dapat apa-apa keuntungan. Habis 20,000, habis macam tu je. Sebab tu Allah kata aqabah. Dan sebab tu Allah kata kena rempuh. Diceritakan Osman bin Affan, ini antara amalan para sahabat lah. Sebab zaman Nabi selalu berlaku peperangan dan hamba pun banyak. Jadi antara amal soleh yang hebat yang dilakukan oleh para sahabat ialah suka memerdekakan hamba. Diceritakan Osman bin Affan setiap minggu dan ada disebut hari Jumaat. Setiap hari Jumaat Osman akan cari seorang hamba, dia merdekakan. Cari seorang hamba, dia merdekakan. Dan satu hadis sahih, seorang lelaki bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dulluni ala amalin yudkhiluni al-jannah." Wahai Rasulullah, tunjuk pada aku satu amalan yang bila aku beramal akan memasukkan aku ke syurga. Tengok, sahabat ni target dia terus syurga je, bukan habuan dunia. Bukan nak tambah rezeki, bukan nak tambah kesihatan, bukan nak sembuh penyakit, tak. Sahabat bila beramal, target dia masuk syurga terus. Kat dunia ni tak ada masalah, sakit ke miskin tak ada masalah. Yang penting kat dunia, di akhirat besok terus ke syurga. Dengar apa Nabi jawab. Nabi jawab ialah amalan yang bila kamu lakukan memasukkan kamu ke syurga, iaitu itqu nasama. Satu, itqu an-nasama. Yang kedua, fakku raqabah. Jadi sahabat bertanya, bukankah itqu nasamah? Nasamah ni sebenarnya makna dia sama dengan raqabah. Jadi sahabat bertanya, bukankah itqu nasamah dengan fakku raqabah benda yang sama? Nabi kata tak. Itqu nasamah makna dia kamu merdekakan hamba tu seorang-seorang kamu. Kalau harga dia 20,000, duit kamu seorang-seorang 20,000 tanpa berkongsi dengan orang. Itu itqu nasamah. Adapun fakku raqabah, Nabi kata kamu berkongsi. Kumpul-kumpul duit ramai-ramai 20,000, bila cukup merdekakan hamba tu. Jadi yang paling tinggi ialah itqu nasamah. Tengok ramai kita tak tahu ni. Apa yang kita tak tahu? Iaitu merdekakan orang penyebab utama boleh masuk syurga. Okey, sekarang macam mana kita nak merdekakan hamba? Tak ada hamba sekarang, tak ada berlaku peperangan. Ulama mengatakan memerdekakan hamba ni boleh berlaku dalam berbagai bentuk dalam konteks kita sekarang. Merdekakan hamba ni boleh berlaku dalam berbagai bentuk. Satu, merdekakan hamba. Kita cari duit, beli hamba tu dan merdekakan dia.
Yang kedua, merdeka ataupun bebaskan orang yang dihukum qisas. Kalau dalam Islam ada orang tu membunuh, kemudian dia dihukum qisas, makna dihukum bunuh balas. Katalah kita keluarga yang dibunuh, kita boleh tak dapat pahala faqu raqabah? Boleh. Iaitu kita bebaskan dia dan minta dia bayar diah. Itu termasuk faqu raqabah. Faqu raqabah. Dan yang ketiga, bebaskan tawanan perang ataupun banduan. Ada pendapat ulama juga mengatakan memerdekakan hamba termasuklah membebaskan tawanan perang dan ataupun membebaskan banduan. Contohlah banduan tu perlukan duit 40,000 baru dibebaskan. Kita pun bayar 40,000, dia bebas, termasuk faqu raqabah. Ataupun yang keempat, merdekakan manusia dari kejahilan dan kekufuran. Kata ulama termasuk orang tu jahil, kufur kepada Allah, kita pergi berdakwah sehingga dia kenal Tuhan, sehingga dia beriman, sehingga dia beramal soleh dan dia mati dalam iman. Kita insya-Allah dapat pahala faqu raqabah. Dan kita telah melakukan iqtihamal aqabah. Okey? Jadi dalam konteks kita sekarang, boleh tak kita dapat aqabah yang pertama tu, faqu raqabah? Boleh. Termasuklah kita merdekakan diri kita daripada dosa, daripada cinta dunia, daripada cinta pada manusia, supaya kita akhirnya cinta hanya kepada Allah, cinta kepada akhirat. Termasuk. Memang susah kan? Susah. Contoh, nak tahan mata daripada melihat benda haram. Senang ke susah? Susah. Susah itulah aqabah. Susah itulah aqabah. Nak tahan telinga daripada dengar orang mengumpat. Orang mengumpat, kita nak tahan ataupun kita nak bangun. Aqabah, susah. Mulut ni, nak tahan mulut daripada mengata orang, daripada mengumpat, daripada bercakap benda yang kosong, susah. Itulah aqabah. Nak bangun malam, itulah aqabah, susah. Nak berzikir secara istiqamah pagi dan petang setiap hari, itulah aqabah. Adapun yang selain pada benda yang baik, itu bukan aqabah. Nak mengumpat, nak buang masa, nak membazir, nak buat maksiat, itu bukan aqabah. Itu adalah jalan yang mudah. Sebab tu Nabi kata, huffati al-jannatu bil makarih. Jalan untuk mendapat syurga penuh dengan benda yang berlawanan dengan nafsu. Aqabah lah tu. Yang nafsu tak suka, semuanya aqabah. Dan wahuffatin nar bisyahawat. Adapun jalan ke neraka dipenuhi dengan nafsu syahwat, iaitu nafsu suka. Tengok benda haram, dengar benda haram, cakap benda yang sia-sia, beli, membazir, makan membazir. Semua tu disukai oleh nafsu. Dia bukan aqabah. Okey? Jadi yang pertama, aqabah, merdeka hamba. Kita boleh dapat pahala memerdekakan hamba. Bukan merdekakan hamba, tapi dapat pahala. Nabi kata, siapa baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, bukan 10 kali, 100 kali pagi. Maka antara kelebihannya Nabi kata dia seumpama memerdekakan 10 hamba. Seumpama dia memerdekakan 10 hamba.
dan dia akan dipelihara daripada kejahatan syaitan daripada pagi sampai petang. Apa zikir tu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 100 kali. Maka pahalanya seumpama dia merdekakan 10 hamba, bukan seorang. Kalau setiap hari, ya Allah. Kalau 10 hari dah berapa dah? 100 hamba. Kalau sebulan, kalilah. Dan kalau ada zikir yang sama tapi dia baca 10 kali sahaja pagi. Kan? Selepas subuh 10, lepas maghrib 10 kan? Juga Nabi kata seumpama dia merdekakan 4 hamba. Subhanallah. Banyaknya peluang untuk kita merempuh Aqabah. Nampak mudah kan baca zikir, tapi kadang-kadang tak habis 100. Kadang-kadang terlupa. Kadang-kadang disibukkan dengan urusan dunia. Kadang-kadang 10 kali pun tak sempat. Itulah Aqabah. Okey. Kemudian yang kedua, au it'amun, atau Aqabah yang kedua ialah it'amun, memberi makan. Fi yaumin, pada hari zi masghabah, zi yang masghabah daripada saghabah, kelaparan, hari kelaparan. Tengok kalau semua kenyang tak ada masalah. Tapi kalau semua lapar, kita pun lapar, orang pun lapar, tapi kita nak bagi pada orang dulu sebelum kita makan, itu Aqabah. Itu Aqabah. Dia panggil apa ni dalam Al-Quran? Wa yu'siruna, Allah memuji. Wa yu'siruna ala surah Al-Hasyr. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Surah Al-Hasyr, Allah kata apa? Allah memuji orang-orang Ansar yang miskin. Wa yu'siruna, mereka mengutamakan, mereka melebihkan orang lain. Yang mana ni? Fi yaumin zi masghabah, sama ada orang anak yatim ataupun orang miskin. Mereka utamakan orang ini daripada anfusin, diri mereka. Walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sendiri adalah khasasah. Khasasah makna miskin. Dia sendiri miskin, dia sendiri fakir, dia sendiri lapar, tapi dia dahulukan orang lain. Itu Aqabah. Itu Aqabah. Okey, ini secara umum. Ini yang kedua lah. Aqabah yang kedua secara umum, memberi makan pada hari kelaparan, makna kepada orang lapar dan juga orang miskin. Itu pun Aqabah. Bukan senang. Kita senang nak makan untuk diri kita, untuk kawan. Kadang-kadang kita belanja keluarga kita, orang taman kita, senang. Sebab apa? Kita ada kepentingan. Tapi bila nak bagi orang miskin, apatah lagi orang miskin duduk jauh, kita pula kena pergi, itu Aqabah. Itu Aqabah. Itu Aqabah. Nak bagi orang miskin, nak masak, nak hantar, kemudian besok lagi nak pergi, ataupun sekali sebulan ke, itu adalah Aqabah. Bukan senang untuk dilakukan. Kemudian Allah huraikan, bagi makan pada hari kelaparan. Timbul soalan, bagi makan pada siapa? Ini huraian dia. Jadi yang sini lebih nombor 2 lah. Iaitu bagi makan pada anak yatim. Za maqrabah, yang mempunyai hubungan kerabat. Tengok, Allah suruh kita bagi makan. Dan orang Melayu pun kadang-kadang ada sifat suka bagi makan, tapi salah sasaran. Yang Allah suruh bagi pada siapa? Yang Aqabah. Apa dia? Anak yatim. Kenapa bagi makan pada anak yatim Aqabah? Sebab tidak ada kepentingan, tidak ada pulangan. Tapi kalau kita bagi makan pada kawan kita, mungkin satu hari dia pula belanja kita. Bagi makan pada orang taman kita, satu hari dia pula jemput kita.
Tapi kalau bagi makan pada anak yatim, sampai mati dia tak boleh jemput kita. Jadi tak ada kepentingan duniawi. Itu dia panggil aqabah. Itu aqabah. Kemudian Allah nak bagi tahu, bila buatlah yang terbaik. Kalau ada anak yatim yang daripada keluarga kita, lagi baik. Dapat 2 pahala. 1, pahala bagi makan anak yatim. Yang kedua, pahala menyambung silaturrahim. Okey. Yang kedua, bagi makan pada anak yatim pada hari kelaparan. Yang ketiga, aqabah yang ketiga, ataupun bagi makan pada orang miskin. Orang miskin, za matrabah. Za matrabah ni yang mana? Daripada turab. Turab mana? Tanah. Za mempunyai tanah. Apa maksud dia? Iaitu orang miskin yang betul-betul lapar, yang betul-betul miskin, sehingga sampai tahap dia miskin, dia duduk di atas tanah. Itu maksud matrabah. Dia duduk atas tanah. Kenapa? Rumah tak ada. Memang ada orang miskin yang tak ada rumah. Kadang-kadang duduk bawah jambatan. Kadang-kadang kalau kita pergi Sabah, di Sempurna, dia duduk kat mana? Dalam bot. Tanah tak ada, itu tanah pun tak ada air je. Duduk dalam bot yang sempit je, sengkangkan kera. Situlah dia mandi, dia berak, dia makan, dia masak, dia berehat, dia tidur. Bot tu sempit je. Mungkin bila air kita lebih luas daripada bot tu. Itu dia panggil miskinan za matrabah. Orang miskin yang mempunyai tidak ada tempat tinggal melainkan tanah sahaja. Okey. Siapa orang miskin? Banyaklah pendapat. Miskin daripada askan, iaitu tenang ataupun tak bergerak. Jadi salah satu definisi orang miskin ialah dia tak bergerak, duduk kat situ je. Kenapa? Tak boleh nak bergerak. Nak bekerja tak boleh, nak berjalan tak ada kenderaan. Jadi askanahu. Kemiskinannya menjadikan dia duduk kat situ tak bergerak. Kadang-kadang duduk rumah buruk tu dah 50 tahun. Tak boleh pergi ke mana, tak boleh pindah sebab kemiskinan. Ada juga pendapat mengatakan orang miskin ialah yang kais pagi, makan pagi. Kais petang, makan petang. Kalau lagi dahsyat, orang fakir. Dia tak ada makanan. Sentiasa mengharapkan bantuan orang. Itu lagi teruk daripada miskin. Okey? Jadi ramai tak orang miskin? Ramai. Ada tak di mana-mana? Ada di mana-mana. Tapi ramai orang tak jumpa sebab apa? Sebab tak mencari. Tambah-tambah kalau duduk di bandar, duduk di taman-taman yang mewah, lagi susah nak jumpa orang miskin. Tapi ada. Di mana-mana tempat ada. Kadang-kadang tempat taman yang mewah pun ada orang miskin. Yang kerja tukang sapu kan, yang kerja tukang kutip sampah, itu adalah orang miskin. Kalau tak miskin, dia tak kutip sampah. Okey? Kenapa orang miskin ni? Dan kalau kita perasanlah, kalau kita dah belajar tadabbur banyak, dan kita baca Quran pun kita faham, kita akan jumpa banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang Allah mencela dengan keras orang yang tak peduli pada orang miskin. Allah mencela. Begitu juga banyak ayat-ayat Al-Quran yang Allah memuji. Allah memuji orang yang memuliakan orang miskin, anak yatim. Orang yang selalu bagi makan anak yatim dan orang miskin, Allah puji. Bila tak peduli, Allah cela. Bila peduli dan selalu bagi makan, Allah kata inilah antara orang yang terbaik. Okey, antara contoh Allah mencela orang tak bagi makan orang miskin dan tak peduli pada yatim ialah surah apa? Surah apa? Banyak ni. Ara'aital lazi? Pendusta. Celaan Allah, pendusta agama. Pendusta agama. Siapa? Fazalika? Tidak peduli anak yatim. Fazalika yadu'ul yatim.
suka menghardik anak yatim. Yang kedua, tidak bagi wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini surah apa? Al-Ma'un kan. Yang kedua, penyebab masuk neraka. Tak peduli pada anak yatim, tak peduli pada orang miskin, bukan benda kecil lah. Allah bagi tahu antara sebab manusia masuk neraka, sebab ni. Surah apa ni? Ini surah Al-Ma'un. Ini surah apa ni? Al-Haqah. Surah Al-Haqah. Ayat 26 ke? Juga surah Al-Muddassir. Allah kata apa dalam surah Al-Haqqah? Summal jahima sallu. Summa fi silsilatin zar'uha sab'una fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku. Kemudian innahu kana la yu'minu billahi al-azim. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ayat berapa dia? (35) sampai 31 sampai 34. Okey. Allah kata apa? Summal jahim sallu. Kemudian neraka jahim sallu, bakar dia. Summa fi silsilatin, kemudian dalam rantai yang panjangnya sab'una zira'an, 70 hasta, ikat dia. Dan faslukuh, masukkan ke dalam neraka. Bakar dan ikat rantai yang panjangnya 70 hasta. Kemudian Allah bagi tersebab. Sebab apa mereka dicampak dalam neraka, dirantai dengan rantai sepanjang 70 hasta? Apa sebab? Innahu kana la yu'minu billahil azim. Sebab dia tidak beriman dengan Allah yang maha agung. Lepas tu Allah sebut apa? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia tidak mendorong untuk bagi makan pada orang miskin ni. It'amun fi yaumin zi masghabah. Sepatutnya bila Allah kata tak beriman pada Allah, yang pertama Allah sebut apa? Tak solat, kan? Tak puasa ke, tak mengerjakan haji. Rupa-rupanya yang paling besar yang Allah sebut selepas tak beriman dengan Allah ialah tidak memberi makan pada orang miskin. Menunjukkan apa tu? Tak bagi makan orang miskin adalah tak beriman. Saya ulang. Tak bagi makan orang miskin, tak peduli pada orang miskin, itulah tanda dia tak beriman. Sama dengan ayat ni. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kamu lihat tak pendusta agama? Siapa yang tak peduli pada anak yatim, tak bagi makan orang miskin? Maknanya bila pendusta agama tak beriman. Jadi dua golongan ni tak boleh kita abaikan, sebab kesannya besar. Dan banyak lagi ayat. Termasuklah surah Muddassir. Allah kata apa? Ma salakakum fi saqar. Apa sebab ahli neraka, ahli syurga bertanya pada ahli neraka. Ma salakakum fi saqar. Apa sebab kamu masuk neraka saqar? Dia jawab apa? Qalu lam nakum minal musallin. Sebab pertama kami tak salat. Sebab kedua, walam naku nut'imu al-miskin. Kami tak bagi makan pada orang miskin. Lepas solat terus je. Sebabnya ialah tak bagi makan pada orang miskin. Okey. Ada juga ayat yang Allah memuji orang yang selalu bagi makan pada orang miskin. Selalu bagi makan pada anak yatim. Ayat tentang apa ni? Ayat apa, surah apa ni? Iaitu surah Al-Insan
Allah puji sifat al-abrar. Sifat al-abrar. Apa sifat dia? Suka memberi makan. Makan demikian mana ni? Makanan dia suka, bukan lebihan. Bagi pada siapa ni? Yatim, miskin, tawanan. Jadi Allah nak beritahu, kalau kamu nak jadi al-abrar, kalau kamu nak masuk syurga, ini sifat utama al-abrar. Apa dia? Suka bagi makan. Yang kedua, makanan yang dia suka. Itu akabah tu. Kalau bagi makanan yang lebihan, bukan akabah. Mudah je kita nak bagi. Sebab kita pun dah tak nak. Dan kemudian bagi pula pada siapa ni? Bukan orang taman kita, bukan saudara kita, bukan datuk, bukan pemimpin. Bagi pada anak yatim, bagi pada orang miskin, dan bagi pada tawanan perang. Ini sifat utama al-abrar. Jadi saya nasihatkan diri saya dan semua, carilah orang miskin untuk kita bantu, dan jadikan satu kebiasaan, satu amalan yang berterusan, bukan sekali setahun, bukan bermusim. Paling-paling kurang ada orang miskin, satu orang ke, dua orang ke, yang kita sentiasa bantu setiap bulan. Paling-paling kurang. Okey, kemudian Allah beritahu apa? Semma kemudian. Kemudian kana adalah minal lazina, adalah dia dari allazina, orang-orang yang amanu, mereka beriman. Okey, cuba perhati ayat ni. Allah kata orang yang merempuh akabah ialah orang yang merdekakan hamba, suka bagi makan pada anak yatim, orang miskin ketika hari kelaparan. Kemudian Allah kata adalah dia orang yang beriman. Kenapa iman Allah sebut kemudian? Mana lebih utama? Beriman dulu baru bagi makan pada orang miskin, ataupun bagi makan orang miskin dulu baru beriman? Yang mana ikut tertib? Beriman dulu. Tapi kenapa Allah sebut beriman kemudian? Itu tadabbur. Kita nak faham. Kenapa Allah sebut iman kemudian? Padahal dia adalah asas. Kalau tak ada iman, macam mana boleh bagi pada orang miskin, boleh bantu anak yatim? Apa jawapannya? Jazakallahu khairan. Umi sihat. Sebab tu fokus. Okey. Ada jawapan ke? Sebelum menjawab, saya bagi satu lagi ayat yang disebut macam terbalik ataupun tidak ikut tertib. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Apa dia? Ta'muruna bil ma'ruf. Ini surah Ali Imran ayat 110. Ta'muruna bil ma'ruf. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian yang ketiga, wa tu'minuna billah. Tengok, kamu adalah sebaik-baik umat. Kemudian Allah sebut sifat pertama pada ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh benda yang ma'ruf. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah perkara mungkar. Yang ketiga, wa tu'minuna billah, kamu beriman kepada Allah. Jadi yang iman ni Allah sebut yang ketiga. Sepatut iman nombor satu, ta'muru dengan wa tanhauna nombor 2 dan 3. Kenapa Allah sebut tidak ikut susunan?
Kalau tak beriman, macam mana dia boleh suruh yang ma'ruf dan cegah kemungkaran? Subhanallah. Ada jawapan ke? Maknanya semua amalan baik itu akan menjadi sia-sia. Itu betul, Ustaz Rizal. Salah satu jawapannya, Allah nak bagi tahu, kamu dah bantu anak yatim, kamu dah bagi makan orang miskin, kamu dah merdeka hamba, tapi kamu tak beriman, semua amalan sia-sia. Mana Allah nak bagi tahu, semua amalan ini terikat dengan iman. Semua amalan ini menjadi soleh dan diterima bila amanu, ada iman. Satu, betul. Yang kedua, sebab yang kedua Allah nak bagi tahu apa sebenarnya? Allah nak bagi tahu, kalau kamu beriman, aku nak bagi tahu, ini bukti. Ini tanda keimanan kamu. Apa dia Allah sebut di awal? Kalau kamu beriman, ada tak tanda-tanda ni? Suka bantu anak yatim. Kalau tak ada, walaupun kamu mendakwa, maka iman kamu sia-sia. Jadi Allah sebut tanda dulu. Allah sebut hasil daripada iman. Supaya apa? Supaya kita jangan mudah mendakwa kita beriman. Kalau ada tanda dan kita beriman, insya-Allah kita beriman. Kalau kita beriman tapi tak ada tanda ni, kita tak beriman. Bahkan Allah kata apa tadi? Dalam surah Al-Ma'un, yukazzibu biddin, mendustakan agama. Okey? Sama juga ayat ni. Allah kata kamu sebaik-baik umat dikeluarkan untuk manusia. Apa tanda kamu sebaik umat? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dah ada dua ni, baru mengesahkan iman kamu. Kalau kamu suruh yang ma'ruf, cegah munkar, kamu mengaku beriman, tapi tengok kemungkaran buat tak tahu. Tengok benda yang orang tak buat benda ma'ruf, kamu tak dorong, kamu tak suruh. Mana sebenarnya kamu belum beriman. Jadi Allah sebut, ini tanda siapa yang mengaku beriman. Ada, sahlah dia beriman. Kalau tak ada, belum beriman. Bolehkah? Itu makna tadabbur Al-Quran. Okey, kemudian Allah kata apa? Watawasau, dan mereka saling berpesan. Mereka saling berpesan. Bukan setakat mereka bagi makan pada orang miskin, bantu anak yatim, merdekakan hamba, dan juga mereka beriman. Tapi lebih daripada itu, mereka saling berpesan. Dengan apa? Bisabri. Dengan sabar. Dengan sabar. Sabar. Kadang-kadang orang tu malas ataupun tak nak bantu orang miskin. Kita bantu, kita kena nasihatkan dia. Saling berwasiat, sabarlah. Pergilah cari orang miskin. Kita ni mudah aja. Kalau nak melancong 10,000, 20,000, kadang-kadang satu family 50,000. Tapi bila nak keluar bantu orang miskin, kadang-kadang RM50, kadang-kadang 100. Subhanallah. Amalan yang memasukkan kita ke syurga di situ. Bukan melancong. Melancong tak salah, tapi utamakan yang utama. Berapa ramai yang habiskan duit puluh-puluh ribu, tapi tak ada satu pun orang miskin dia bantu. Bila nak bantu orang miskin, dia berkira. 10,000 pun tak, 1,000 pun tak, kadang-kadang RM50 je. Sedangkan itulah asetnya yang paling mahal di akhirat besok. Okey? Jadi kena berpesan, sabar. Pesan sama-sama kita, sabar dalam membantu orang miskin. Sabar dalam mencari orang miskin. Sabar bila nak pergi duduk rumah orang miskin. Kadang-kadang rumah orang miskin, tak ada elektrik, panas, tak boleh duduk lama. Okey, saya tak masuklah, saya duduk kat luar aja. Sabar. Kadang-kadang cakap dengan orang miskin ni, orang miskin tak ada ilmu, kadang-kadang menyakitkan hati, sabar. Kemudian lepas tu nak pergi lagi kan, sabar, pergi. Sebab itu iqtahamal aqabah, itu aqabah yang kita kena rempuh supaya kita dapat kemuncak kebahagiaan di akhirat besok. Dan berpesan juga dengan watawasau, saling berpesan dengan marhamah, dengan kasih sayang. Sabar ni bukan kita nasihat sama kita juga, tapi kita juga nasihat kepada orang miskin. Sabar. Jangan kata, ni ambil duit ni, lepas ni pergi kerja. Jangan malas-malas, jangan marah. Ajar dia sabar.
Sambil-sambil tu usahalah. Sambil-sambil tu pergilah belajar. Kita nasihat dia dengan kesabaran. Dan juga nasihat diri kita dan kawan-kawan kita dan juga orang miskin dengan apa? Rahmat. Kalau tidak ada rahmat, orang tak cari orang miskin. Kalau tidak ada rahmat dalam hati, kita tak sabar nak ambil cuti untuk cari orang miskin untuk bantu dia. Kalau tidak ada rahmat dalam hati. Sebab tu Nabi kata dalam satu hadis sahih, la tunza'u ar-rahmatu illa min qalbin syaqiyyin. Hadis sahih, Nabi kata apa? La tunza'u. Rahmat itu tidak akan dicabut. Rahmat, rasa kesian, rasa sayang, rasa pemurah tidak akan dicabut dalam hati seseorang kecuali min qalbin syaqiyyin, kecuali daripada hati yang celaka, daripada hati yang keras. Apa maksud? Kalau kita tengok orang miskin tak ada rasa nak bantu, orang ajak berbincang pun kita pun sibuk dengan urusan dunia, percayalah rahmat telah dicabut daripada hati kita. Hati kita telah keras. Malas dia boleh ambil cuti untuk bercuti dengan keluarga kan 10 hari. Habis pula puluh-puluh ribu. Tapi ambil cuti 1 hari je untuk ziarah orang miskin. Tak nak. Mana hati dia qalbun syaqiyyin. Tidak ada rahmat. Sebab tu Allah kata, berpersanlah dengan kesabaran. Nak jumpa orang miskin, nak bantu, tak nampak pulangan kat dunia. Kena sabar. Kemudian kena banyak rahmat kepada mereka. Mereka bukan setakat miskin harta, tapi miskin agama. Ada kita pergi baru ni di Pulau Baru, Pulau Harapan. Satu rumah tu orang miskin, duduk lebih kurang 10 orang, elektrik tak ada, air pun tak ada. Bila kita duduk sekejap berpeluh sebab kipas tak ada tengah-tengah hari. Kita baru duduk 10 minit je. Saya terfikir macam mana dia boleh duduk sini bertahun-tahun tanpa kipas, tanpa elektrik. Saya 10 minit dah berpeluh. Sebab itulah bila kita ziarah orang miskin baru kita rasa, ya Allah, besarnya nikmat Engkau pada aku. Dan kita akan rasa nak pergi lagi. Sebab apa? Sebab kita nak bersyukur pada Allah dengan nikmat yang begitu besar yang Allah bagi pada kita. Okey, kemudian Allah kata ulaika itulah ashabul maimanah, golongan kanan. Golongan maimanah ni daripada yamin. Golongan kanan mana? Ahli syurga. Macam Allah sebut dalam surah Al-Waqi'ah. Ashabul maimanah wa ma ashabu al-maimanah. Surah Al-Waqi'ah ayat 29 ke? Allah kata itulah golongan kanan, dan kamu tahu tak siapakah golongan kanan? Iaitu golongan yang akan masuk syurga dan berada dalam nikmat yang kekal. Siapa ni golongan kanan? Siapa bakal ahli syurga? Yang salat malam banyak? Bukan. Yang pergi haji berkali-kali? Bukan. Yang pergi umrah setiap tahun? Bukan. Yang pusing satu dunia? Bukan. Yang memerdekakan hamba. Yang suka bagi makan pada orang miskin di hari kelaparan. Yang suka membantu anak yatim. Ini golongan kanan. Golongan VVIP. Subhanallah. Sebab itulah golongan yang suka bantu orang miskin tidak ada nilai pada pandangan manusia. Tak ada orang bantu orang miskin dapat datuk. Tak ada orang suka bela anak yatim dapat Tan Sri. Tak ada. Tapi yang selalu dapat pangkat ni di sisi manusia apa? Yang banyak berkhidmat pada kerajaan ataupun kepada negara. Tapi yang banyak khidmat pada orang miskin tidak ada nilai di sisi manusia, tapi ada nilai di sisi Allah. Itulah ashabul maimanah. Kemudian sebaliknya Allah kata wallazina, dan orang-orang yang kafaru, mereka kufur bi ayatina, dengan ayat-ayat kami.
Orang yang kufur dengan ayat kami, siapa ni? Kalau kita tadabbur, kita boleh faham. Allah tak sebut kufur macam mana. Macam mana dikatakan kufur? Kalau kita tadabbur, kita faham. Bila Allah sebut golongan beriman, yang suka merdekakan hamba, yang beriman, yang bantu orang miskin, makna kalau tak buat yang tu, mana kufur. Sama dengan ayat Al-Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Kamu lihat tak orang yang mendustakan agama? Apa dah? Fazalika yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi jangan kita ingat orang selalu pergi ke masjid, orang selalu pergi belajar sampai mati, orang selalu pergi umrah, dia dah selamat. Belum tentu. Yang selamat, yang pasti selamat, beriman, berpesan dengan kesabaran, berpesan dengan rahmat, dan buktinya apa dia? Selalu membantu anak yatim, orang miskin. Jadi Allah kata, orang-orang yang kufur dengan ayat kami, yang tak buat benda-benda yang di atas, hum ashabu, mereka itulah ashabu, golongan masy'amah daripada shimal. Dalam surah Waqi'ah juga, ayat 41. Golongan kiri. Kalau yamin, golongan kanan, ahli syurga. Kalau shimal, golongan kiri, iaitu ahli neraka. Itulah golongan kiri. Ataupun golongan celaka. Golongan celaka. Siapa golongan celaka? Inilah yang tak buat benda-benda yang di atas. Dan lagi dahsyat Allah kata alaihim, ke atas mereka narun, api. Dulu kamu bangga, yaqulu ahlaktu malan lubada. Aku dah habis duit banyak, tapi bukan untuk orang miskin, bukan untuk anak yatim, bukan untuk merdekakan hamba, tapi untuk diri aku, besarkan rumah, beli kereta mewah, berjalan posisi satu dunia. Kamu berbangga, tapi di akhirat besok kamu dapat apa? Nar, api. Dan kamu masuk api pula muqsadah, tertutup. Tertutup di makna apa? Allah nak beritahu, bukan setakat kamu panas dalam api, tapi mustahil kamu dapat keluar daripada neraka. Sebab dia apa? Sebab dia muqsadah, tertutup. Jadi cita-cita, jangan bercita-cita, jangan berangan-angan untuk keluar satu hari daripada neraka. Sebab dia telah dipatrikan, di muqsadah. Jadi pengajaran paling besar dalam surah Al-Balad apa dia? Kebaikan itu, nilai kebaikan di sisi Allah ialah bila kita buat baik pada orang. Nilai kebaikan di sisi Allah ialah bila kita buat baik pada orang, dan orang yang kita buat baik ialah orang yang sangat-sangat memerlukan bantuan. Siapa? 3 golongan ni. Merdekakan hamba, anak yatim, dan orang miskin. Sebab tu kita tengok orang yang paling mulia Nabi, Rasulullah, makhluk paling mulia, orang yang paling berakhlak, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tapi tengok kehidupan Nabi, selalu dekat dengan orang miskin. Bahkan Nabi selalu bagi makan pada orang miskin yang digelar ahli suffah, yang selalu ada di masjid Nabi. Mereka tinggal di masjid Nabi. Masjid Nabi ni bukan macam masjid kita, bumbung pelepah tamar, dinding pun pelepah tamar, kalau hujan bocor, basah tanah. Lantai pun tidak ada kapet, tidak ada tile, semuanya tanah. Tapi mereka duduk kat situ lebih kurang 70 orang. Dan Nabi selalu bila ada makan, Nabi akan jemput mereka. Jadi orang paling mulia, inilah sifatnya, inilah akhlaknya, iaitu dekat dengan orang miskin, selalu bergaul dengan orang miskin. Bahkan Allah sebut dalam surah Al-Kahfi, Allah perintah pada Nabi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Allah kata kepada Nabi, sabarlah diri kamu untuk duduk bersama orang-orang yang berdoa, beribadat pada Allah pagi dan petang, dan mereka yuriduna wajha, mereka nak mencari keredaan Allah. Wala ta'du aynaka anhum, jangan dua mata kamu berpaling daripada golongan miskin ni, jangan. Kenapa? Berpaling daripada orang miskin, turidun zinatal hayatid dunya,
Sebab kamu nak habuan dunia. Berapa ramai yang tak peduli pada orang miskin? Sebab sibuk cari dunia. Allah kata pada Nabi, jangan. Sabar, duduk bersama orang miskin. Sebab nak duduk bersama orang miskin, Aqabah. Nak duduk orang kaya bukan Aqabah. Nak duduk dengan kawan-kawan kita yang sama tara dengan kita, bukan Aqabah. Kita kadang-kadang boleh duduk 1 jam. Sebab apa? Kita belanja dia, besok dia belanja kita. Sama-sama senang, berjalan sama-sama, tak ada masalah. Masing-masing ada kepentingan. Tapi nak duduk dengan orang miskin yang kita tak dapat apa-apa habuan dunia, kena banyak sabar. Allah kata, wasbir. Dan jangan kamu berpaling daripada orang miskin hanya kerana mengharapkan habuan dunia. Cukup? Ada soalan? Suami saya yang dicintai baru kembali kepada Allah. Bolehkah saya baca zikir tadi 1 kali dan hadiahkan pahala kepada arwah suami? Suami selalu tegur saya, asyik tengok handphone. Sejak PKP saya banyak dengar kuliah dan ikuti tadabbur. Okey, dia bila Nabi kata dalam satu hadis sahih, iza mata ibnu Adam, apabila mati anak Adam, terputus amalannya. Terputus amalannya. Makna apa? Dia tak boleh beramal kecuali 3 je. Pertama, sedekah jariah. Kalau suami masih hidup, dia buat masjid ke, dia buat telaga perigi untuk orang miskin, pahala orang solat di masjid terus akan sampai pada dia dalam kubur. Ataupun perigi yang dibina untuk orang miskin, selagi mana orang miskin guna, seramai mana, pahala terus sampai. Kalau 50 tahun perigi itu digunakan dan tak tahu dah berapa ribu orang pakai, pahala sampai. Itu satu. Yang kedua, anak yang soleh. Anak yang soleh, sama ada anak berdoa ke ataupun anak beramal, semua akan dapat pahala pada suami kita tu. Jadi kalau anak kita soleh, suruhlah anak kita beramal, suruhlah anak kita banyakkan ibadat, suruhlah anak kita baca zikir tu. Automatik suami kita akan dapat. Tapi kita baca zikir tu, niat sedekah pahala pada suami tak sampai. Dalam mazhab Syafi'i tak sampai. Allah sebut dalam Quran, wa allaysa lil insan illa ma sa'a. Tidak ada bagi manusia melainkan apa yang dia amalkan. Kalau suami kita dah mati, dia tak beramal, dia tak dapat pahala. Tapi kalau anak dia, iaitu anak kita yang beramal, dia dapat pahala. Kenapa? Sebab amalan anak hasil usaha suami. Seumpama dikira itu juga amalan suami. Sebab anak beramal hasil sedikit sebanyak daripada usaha didikan mak bapak. Jadi saya nasihatkan, kalau nak bagi pahala pada suami, suruh anak baca zikir tu. Kalau kita baca, kita dapat pahala dan mak bapak kita yang meninggal dapat pahala. Tapi bukan pada suami. Kecuali suami kita suruh kita baca zikir masa dia hidup. Zikir 100 kali kan yang saya sebut tadi. Kita pun baca, kemudian dia mati. Setiap kali kita baca, suami dapat. Sebab apa? Sebab ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga kan, sedekah jariah, doa ataupun amalan anak soleh. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Subhanallah. Kita pula suruh anak kita baca zikir tu. Lepas tu kita mati. Kita akan dapat pahala. Satu pahala sebab kita ajar dia. Yang kedua pahala sebab kita adalah ibu yang mendidiknya. Okey. Jika sahabat baik kita diuji dengan penyakit kronik, contohnya kanser tahap 4, adakah amalan paling afdal untuknya? Adakah menziarahinya dengan kadar cepat dan berdoa syifa untuknya? Apa ziarahinya dengan kadar cepat? Okey. Soalan pertama, kalau sahabat kita kena penyakit kronik kan, apakah amalan paling afdal? Subhanallah. Ada satu kisah, Nabi masuk kepada seorang remaja, pemuda yang sedang sakit tenat. Maka Nabi pun tanya, bagaimana keadaan kamu dengan Allah? Nabi tak tanya bagaimana kesihatan. Sebab yang paling penting apa? Bila kita nak jumpa Allah,
hubungan kita dengan Allah, bukan fizikalnya. Maka dengar jawapan pemuda ni, perasaan aku, hubungan aku dengan Allah ialah aku sangat takut pada azab Allah. Aku sangat takut pada dosa-dosa aku yang begitu banyak, tetapi dalam masa yang sama aku sangat-sangat mengharap rahmat Allah, keampunan Allah. Maka Nabi pun jawab, tidak ada orang yang takut kepada azab Allah, melainkan Allah akan hindarkannya daripada azab, Allah akan ampunkan dosanya. Dan tidak ada orang yang betul-betul mengharap rahmat Allah, melainkan Allah akan bagi rahmatnya, Allah akan ampunkan dosanya. Itu yang paling penting itu. Yang paling penting ialah orang sakit itu, setakat mana dia bersangka baik pada Allah. Jadi semua akan mati. Penyakit kanser ke, penyakit kecil manis ke, sihat walafiat ke, semua akan mati. Tak penting dia mati sebab sakit apa. Yang penting masa dia mati, macam mana perasaan dia, hubungannya, sangkaannya kepada Allah. Nabi dalam satu hadis kursi, Allah berkata, aku mengikut sangkaan hambaku kepada aku. Kalau hambaku sangka baik, berharap rahmat, takut sangat pada azab aku, okey, jadi baiklah. Tapi kalau dia sangka aku dah tak ada harapan, habislah, dosa pun banyak, nak bertobat pun dah tak sempat, nak ganti amal, habis, dia bersangka buruk pada Allah, jadi tak baik. Kemudian kita boleh pergi ziarah sekiranya tak mengganggu dia. Tapi yang lebih penting pada ziarah ialah kita doa. Nabi kata doa seseorang kepada saudaranya dalam keadaan ghaib, saudaranya tak tahu, maka doa itu adalah mustajab. Jadi kita tak sempat nak pergi ziarah ataupun tak sesuai pergi ziarah, yang terbaik doa di rumah. Bangun tengah malam, ya Allah, sembuhlah penyakit sahabatku yang sedang sakit tenak, dan kalau engkau matikannya, matilah dalam keadaan beriman. Allah makbulkan. Allah makbulkan, insya-Allah. Yang kedua, adakah mengikut sunnah kita bersama beberapa orang sahabat membaca Al-Quran di rumah, bukan sunnah Nabi. Berapa ramai yang sahabat Nabi meninggal, Nabi pergi ziarah, Nabi tak baca Quran, dan Nabi tak suruh sahabat baca Quran. Yang Nabi suruh apa dia? Yang Nabi suruh ialah bercakap benda-benda yang baik masa ziarah, dan yang kedua berdoa. Berdoa untuk kebaikan si mati. Ataupun kalau sedang sakit, semoga Allah matikannya dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anti fajazakillahu khairan. Saya kurang faham zaman sekarang bagaimana cara nak merdeka. Tadi saya dah sebut, ini mesti masuk lambat ni. Cara merdekakan hamba, satu, merdekakan hamba yang betul-betul tawanan daripada perangan tak ada. Tapi ada cara lain. Apa dia? Kita merdekakan, contohnya merdekakan, bebaskan banduan. Kalau dia kena bayar denda 50,000, kita pun bayar 50,000 supaya dia merdeka. Itu termasuk merdekakan hamba. Ataupun orang yang kena, kalau keluarga kita dibunuh, kemudian dia dihukum bunuh, kita nak merdekakan dia, kita maafkan dia supaya dia terhindar daripada hukuman bunuh. Ataupun merdekakan hamba ialah kita merdekakan orang yang jahil agama. Kita pergi ajar agama pada dia, itu dia tak merdeka, dia tak bebas, sebab dia diikat oleh nafsunya. Nak buat apa-apa ikut nafsu. Kita merdekakannya daripada nafsu. Pergilah ajar dia agama, sampaikan kebenaran, ajar dia solat, cara amalan yang baik. Semoga kita dapat pahala merdekakan hamba, insya-Allah. Tips untuk sudah bersedekah. Pertama, jangan cerita pada orang. Sembunyikan. Tapi proses nak sembunyi kena berlaku sebelum sedekah. Jangan duk kecoh-kecoh lepas sedekah baru nak sembunyikan. Proses nak sembunyikan sedekah berlaku sebelum. Dan bila kita dah sembunyi lepas sedekah, pastikan dia terus tersembunyi. Sebab ada orang sembunyikan sebelum sedekah, lepas 2-3 hari dia cerita pada orang. Lepas 2-3 bulan dia masuk Facebook. Kekalkan, sembunyikan sedekah kita sampai kita mati. Itulah sedekah yang paling bernilai. Yang kedua, Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 60, orang yang selalu bersedekah
Tips yang kedua ialah wa qulubuhum wajilah. Hatinya sentiasa rasa takut, risau sedekahnya tak diterima. Jadi tips yang kedua, jangan perasan sedekah kita telah diterima. Jangan syok sendiri, jangan seronok, tapi kena rasa risau, kena rasa takut sedekah kita tak diterima. Dan di samping itu kena ada rasa harapan, mengharap sedekah kita diterima. Salam Ustaz, adakah langsaikan hutang orang dikira amalan Aqabah? Ya, ulama mengatakan kita melangsaikan hutang. Bila dia ada hutang, tambah-tambah hutang tu banyak dan menyusahkan hidupnya dan keluarga, itu macam Raqabah. Dia tak bebas, dia tak merdeka. Berapa ramai yang berhutang, dia bunuh diri. Tiba-tiba kita langsaikan semua. InsyaAllah kata ulama itu termasuk fakku Raqabah, memerdekakan orang yang dibelenggu dengan hutang. Semoga insyaAllah termasuk. Dah. Okey, cukup Kelas kita besok insyaAllah pukul 10.30 sambung tadabbur surah Ar-Ra'du. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.